Katun? Ya. Tak, Katun Robiatun. Sama. Nak tanya ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katun Robiatun. Dah sini dah. Assalamualaikum Ustaz. Katun nak tanya, selalu buat FB. Kali ni buat Google pula. Kenapa tak buat FB ya? Oh. Oh ya ke? Alhamdulillah Betul, betul. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Kaifah hal? Waalaikumsalam. Alhamdulillah bilkhair. Suara clear? Belah orang. Matun Ustaz. Salam. Suara saya jelas tak? Jelas, rasa sebelah rumah aja. Allahu Akbar. Sebelah rumah tu menantu. Apa dia? Apa Ustaz? Sebelah rumah menantu. Allah Rabbi. Dengar isteri tu kakak. Macam mana kita nak mula ke? Surah 71. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Minta jasa baik yang tak ada soalan boleh mutekan suara supaya tak mengganggu. Tapi kalau ada soalan nanti boleh buka balik semula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت رب سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha Barisan Ahli Jawatan Kuasa Rumah Ngaji Laman Seri Ridwan, kepada seluruh para pendengar yang hadir bersama di dalam majlis kita pada petang ini, insya-Allah Taala sebagaimana yang telah dimaklumkan dan dibicarakan, pengajian kita pada petang ini adalah daripada surah yang baru, iaitu surah Nuh. Surah yang ke-71. Okey, surah yang ke-71, muka surat yang ke-570. Muka surat 570. Surah yang ke-71. Muka surat 570. Juzuk yang ke-29. Semuanya jumpa? Kalau jumpa buat tanda jempol saja. Okey. Cik Lidah tak pernah mengecewakan. Baik.
Jadi insya-Allah taala kita akan sama-sama mengambil keberkatan daripada ayat Quran untuk kita sama-sama membacanya. Okey, untuk sama-sama membacanya dan kita akan pergi kepada proses tadabbur insya-Allah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون Sadaqallahul azim. Kalau terputus maklum, putus maklum kan. Baik. Baik, insya-Allah ta'ala kan ya. Kalau terpula, kita akan sama-sama melihat ayat yang pertama daripada surah Nuh. Surah Nuh ini adalah surah Makkiyah. Surah Nuh adalah surah Makkiyah. Dan kita dah belajar bahawa surah Makkiyah adalah surah, okey, surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan selepas hijrah, sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinatul Munawwarah. Surah Nuh dinamakan Nuh adalah kerana di dalamnya menceritakan tentang seorang Nabi yang bernama Nabi itu dengan nama Nuh. Namanya itu memang Nuh, begitu. Kalau dalam bahasa Inggeris mungkin disebut Noah, N-O-A-H, Noah. Begitulah dia punya ejaan lebih kurangnya. Surah Nuh ini adalah surah yang menceritakan perjalanan kisah dakwah Nabi Nuh AS. Yang mana Nabi Nuh AS merupakan satu daripada Rasul-Rasul Ulul Azmi. Maknanya Rasul ni dia ada ramai. Okay, menurut catatan para ulama ada 313 orang Rasul. Daripada 313 ini atau 314 ini ada 25 orang Rasul yang wajib kita kenal dan tahu. Kenapa 25 ini wajib kita kena kenal dan tahu? Jawapannya adalah kerana 25 ini namanya disebut di dalam Al-Quran. Sebabkan namanya sebut Quran, kita kena kenal dia. Okay? Tapi yang tak disebut dalam Quran, tak tahu tak apa. Sebab Quran pun tak ceritakan. Okey, maka bila Quran sebut, kita kena tahu. Maka sebab itulah Rasul wajib kita ketahui dan kita hafaz sejak kecil lagi yang kita baca kita baca Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Maka semua para nabi ini adalah nama yang telah kita kenali. Maka para nabi alaihi wassalatu wassalam ini wajib kita tahu. Daripada 25 orang Rasul itu, ada 5 Rasul. Ada 5 Rasul yang digelar sebagai Rasul Ulul Azmi. Okey, ada 5 Rasul yang digelar sebagai Rasul Ulul Azmi. Putus dah naik. Putus pula. Putus ke?
Putus-putus ke? Ke seorang je putus-putus? Yang lain macam mana? Clear tak? Kita okey. tak ada. Tak Lain ada okey. selalu dia. Lain Tak okey Ustaz, lain okey. Okey. Assalamualaikum Ustaz, lain okey. Baik-baik tu. Okey, terima kasih. Baik. Putus-putus Yang ni tak okey ni? putus-putus. Putus tak? Okey. Baik. Kemudian sambungnya lagi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Daripada 25 orang rasul itu ada 5 namanya Ulul Azmi. Ulul Azmi ni nabi yang paling banyak cabarannya, yang paling kuat menempuhi ujian, dan rasul ini digelar dalam Quran. Quran yang sebutkan. Okey, dengan gelaran Ulul Azmi, maknanya yang memiliki keazaman yang amat kuat kerana ujian yang mereka hadapi sangat-sangat besar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana sabarnya golongan ulul azmi di kalangan rasul. Okey, sabarlah sebagaimana bersabarnya golongan ulul azmi daripada kalangan rasul. Satu daripada rasul ulul azmi itu adalah Nuh. Dia ada 5. Okey, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima-lima ini digelar sebagai ulul azmi. Okey, insya-Allah. Baik. Maka nabi yang kita nak bicarakan hari ini adalah satu daripada 5 itu, iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam ayat yang pertama daripada surah tersebut. Firman Allah, Inna arsalna Nuhan ila qaumih. Inna, sesungguhnya, arsalna, kami telah mengutuskan. Kalau kita tengok dalam Quran, ada perkataan aku mengutuskan atau saya mengutuskan. Ada perkataan kami mengutuskan. Kalau kita perasan kan, ada perkataan kami. Ingat, apabila dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, ketika menyebutkan aku mengutuskan atau kami mengutuskan, Allah adalah tetap satu dan esa. Tetapi kenapa penyebutan itu ada ketikanya aku dan ada ketikanya kami, okey, pada situasi dan kedudukan dan keadaan ketika menggunakan kami menunjukkan besarnya ataupun melambangkan kepada satu pemerintahan yang besar mengutuskan seorang rasul. Okey, pemerintahan yang besar yang mengutus seorang rasul. Okey, kalau contoh kita bagi contoh ya, kalau kita bagi contoh dengan bahasanya yang mudah. Okey. Kalau ditanya kepada Kak Tun, berapa banyak sumbangan yang akan diberikan kepada mangsa-mangsa yang terbabit dengan PKP? Dia kata, kami akan berikan sumbangan tersebut sebanyak RM500 bagi setiap isi rumah yang terkesan. Dia kata kami. Bila disebut kami, walaupun dia adalah pengurusi, melambangkan semua organisasi, anggota dan ahli yang bersama. Kami. Nampak tak? Jadi bila disebut kami itu, bukan hanya melambangkan dia, tetapi melambangkan besarnya NGO yang bergerak itu dalam membantu manusia. Kalau kita faham bahasa itu. Tetapi ada ayat dalam Quran yang menggunakan aku mengutuskan. Pada saat menggunakan aku mengutuskan, kita kena faham ayat itu untuk. Okey? Kebiasaannya ayat itu untuk tidak ada kefahaman lain. Melainkan secara tauhidnya Allah adalah Esa dan dialah yang menurunkannya. Sebab itu kalau kita tengok ada ayat yang menyebutkan aku mengutuskan dan ada ayat yang menyebutkan kami mengutuskan. Dan kebanyakan ayat setakat yang saya tahu berkaitan dengan para Nabi alaihissalatu wassalam, Allah Ta'ala menggunakan kami mengutuskan. Okey, selesai. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuhan, seorang Nabi Rasul bernama Nuh. Okey, bernama Nuh, Nuhan, Nuh. Ila qaumihi. Nuh itu diutuskan kepada kaumnya. Kaum dia pada saat itu. Dan para ulama mengatakan, okey, ini sangat penting. Para ulama mengatakan Nabi Nuh ini kenapa dia Nabi yang special, ada surah dia. Macam Nabi Ibrahim, ada surah dia sendiri. Dikatakan saat Nabi Nuh itu wujud, tak ada lagi kaum lain di tempat lain. Maknanya di situ je. Faham tak? Contoh kita kata contoh. Kalau Nabi Nuh AS contohnya berada
di katalah kita sebut Turki, pada saat itu manusia yang wujud hanya di tempat itu. Faham tak? Selain itu tidak ada manusia yang tersebar. Berbeza dengan Nabi-Nabi yang lain. Contoh kita katakan Nabi Musa alaihissalam. Saat Nabi Musa ada, mungkin dekat Indonesia dah ada penduduk dah. Mungkin dekat Pakistan dah ada penduduk dah. Okey, saat Nabi Isa ada, mungkin dekat kampung Melayu dah ada penduduk dah. Wallahualam. Tetapi dikatakan saat Nabi Nuh ada, kaum yang diutuskan itulah gerombolan manusia yang wujud. Okey, faham tak? Gerombolan. Sehingga kenapa alasan itu berlaku? Kerana pada saat itu hanya orang beriman yang naik ke dalam bahteranya dan yang lain semuanya tenggelam. Kan? Yang lain semuanya tenggelam. Maka semuanya terhapus. Okey, maka yang tinggal yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam yang naik ke atas bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Allahu alam, mengikut sebahagian ahli tafsir mengatakan seperti itu. Selesai. Maknanya satu muka bumi itu Nabi Nuh alaihissalam pada saat dia ada, itulah kaum yang dia utuskan kepadanya. Nuhan ila qaumihi, diutuskan kepada kaumnya iaitu kaum Nuh alaihissalam. Apa dia? An anzir qaumaka, iaitu tujuan perutusan Nabi Nuh alaihi salam adalah an anzir qaumaka, supaya engkau wahai Nuh memberikan ingatan, memberikan peringatan, menjadi pengingat kepada mereka, qaumaka, bagi kaummu, kaum Nuh alaihi salam, min qabli an ya'tiyahum azabun alim, sebelum datangnya kepada mereka azab yang pedih. Apa maknanya di sini? Di sini ada satu tadabbur yang menarik. Maksudnya apa? Tidak akan diazab sesuatu kaum sampailah ada yang bagi ingatan. Faham tak? Maknanya kalau ingatan tu dah bagi, degil baru layak kena azab. Tapi kalau ingatan tak datang, azab tak akan turun ke tempat tersebut. Faham tak maksudnya? Okey? Okey? Artinya, sesuatu kaum itu akan boleh jatuh baginya azab seandainya mereka telah diingatkan, diberikan ancaman, peringatan, ingatan, dikatakan kepadanya jangan kamu buat begini, Allah melarang begini. Kalau mereka langgar dan degil, barulah datang kepada mereka azab. Sebab tu Quran kata apa? Quran kata kami mengutus kamu wahai Nuh kepada satu kaum sebelum datangnya azab. Maknanya kamu diutuskan kepada mereka untuk bagi ingatan. Kalau mereka degil, barulah azab akan datang kepada mereka. Jadi ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak akan mengazab suatu kaum sampailah diutuskan baginya rasul. Okey, baik. Jadi itu satu poin. Sebelum kita masuk ayat kedua, kita kena faham dulu bahawa tugasan para nabi alaihi mussalatu wassalam, okey, alaihi mussalatu wassalam, umumnya ada tiga. Umumnya ada tiga lah, kalau perincinya lebih daripada tiga. Yang pertama, mengajarkan apa yang isi dalam syariat Islam. Yang kedua, memberikan berita gembira kepada manusia yang beriman. Kalau dia beriman, Nabi-Nabi ni akan bagi berita gembira. Kamu beriman, sabar, terus tabah, terus sekian dan sekian, nanti Allah akan bagi kepada kamu kejayaan. Dan yang ketiganya, tugasan para Nabi ini adalah memberi ingatan. Jadi beri khabar gembira dan berikan peringatan kepada manusia. Jadi tiga ini adalah asas turunnya para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka siapa yang nak mengikut jalan-jalan dan tugasan Nabi ini, hendaklah mereka melaksanakan tugasan-tugasan ini bersama. Apakah tugasan itu? Iaitu mengajarkan manusia atau memberikan ingatan kepada orang baik, memberikan berita baik kepada orang yang baik, orang yang beriman. Contoh, dalam grup kita, dalam mesyuarat, kita kata, contoh kita kata, usaha kita ini mudah-mudahan Allah Ta'ala tengok, Allah berikan pahala kepada kita, Allah ganjarkan kita semua. Jadi itu semua adalah berita gembira kepada orang yang baik. Kita bawa berita gembira kepada mereka. Bergembiralah kalau kita jadi kalau orang yang taat, sekian dan sekian. Dalam masa yang sama, tugasan para Nabi itu adalah berikan ingatan kepada mereka. Ingatan. Maknanya apa? Kalau kamu berpaling, kalau kamu ingkar,
ingat sesungguhnya azab Allah adalah pedih. Kalau kamu degil juga, ingat sekian dan sekian adalah sekian. Maka itu adalah tugasan para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi 3 ni ya. Nanti kita buat kuis. Okay, kalau rajin boleh buat kuis. Soalan banyak kita boleh keluarkan tadi. Antaranya soalannya, siapakah Nabi Ulul Azmi? Apakah tugasan para Rasul alaihi wassalatu wassalam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang kedua Allah berfirman. Nabi Nuh pun berkata. Okey, Allah lantik Nabi Nuh sebagai pemberi peringatan, lalu Al-Quran menyebutkan tugasannya. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Telah berkata Nabi Nuh, wahai kaumku, sesungguhnya aku bagi kalian semua adalah pemberi peringatan yang nyata. Maksudnya apa? Aku datang nak bagi ingat dekat kamu. Kalau kamu melakukan kesalahan, dan pada waktu itu jenayah yang berlakukan oleh kaumnya adalah jenayah syirik, menyembah berhala. Ingat, setiap Nabi ni ada cobaan masing-masing. Ada masalah masyarakat yang dihadapinya. Tengok Nabi Shu'aib, masalah kaumnya adalah menipu timbangan. Okey. Nabi Lut, okey, masalah kaumnya adalah gay. Nabi Ibrahim, masalah kaumnya adalah menyembah matahari, bulan, bintang dan juga patung. Nabi Allahumma salli ala sayyidina Nabi Zakaria. Okey, Nabi Zakaria adalah kaum di kalangan Bani Israel yang pada saat itu di antara cabaran dan ujiannya adalah Bani Israel itu membunuh para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi Musa, cabarannya adalah kaum yang degil. Okey, cabarannya kaum yang degil. Kalau kita tengok pula, di antara semua penyakit tadi, ada kepelbagaiannya dalam umat-umat akhir zaman. Okey, dalam penyakit tu, penyakit tipu dalam perniagaan ada pada umat ini. Penyakit gay dan lesbian ada di zaman ini. LGBT kita tengok ada sikit-sikit tu ada. Okey, sikit-sikit tu ada. Jadi setiap para nabi mengharungi cabaran-cabaran tersebut. Maka Nabi Nuh AS menghadapi satu kumpulan dan golongan yang mana golongan ini mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Katanya pada Al-Quran, dia pun bawa seruan dia. Ani budullaha wattaquhu wa ati'un. Nabi Nuh kata kepada kaumnya, wahai kaumku, hendaklah kalian mengabdikan diri hanya kepada Allah. Maksudnya apa? Jangan kamu sembah berhala. Berhala jangan jadikan sembahan. Okey, jangan jadikan berhala sebagai sembahan. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang sebenar. Hadirin yang saya kasih sekalian, perkataan sembahan ini kita kena faham dengan baik. Sembahan ini bukan maknanya sembahyang. Sembahan ini adalah apabila seorang itu melakukan ritual hanya tujuannya kepada satu yang disembah itu. Kalau dia melakukan satu upacara ritual, dilakukan kepada tiang, kepada pokok, kepada batu, maka dia telah menyembah benda-benda itu. Maka orang yang beriman, orang yang Islam, setiap peribadatan yang dianggap sebagai pahala dan dosa, mestilah ditujukan pengabdian atau ritual itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti pukul 4. Atau lepas sembahyang asar. Lepas sembahyang asar cakap. Kita buat edaran kat orang-orang miskin. Allah berfirman lagi dalam Al-Quran, wattaquhu, dan bertakwalah kepada Allah. Sembah satu, takwa satu. Bezanya apa? Semoga Allah jadikan kita dekat mereka. Sembah ini adalah tujukan ibadah ritual itu hanya kepada dia. Wattaquhu, iaitu apa? Ada rasa dan perasaan dalam diri kamu untuk kamu takut daripada kemurkaannya. Wa ati'un, dan kamu sering dan selalu sentiasa berada dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Okey, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Tengok ni tuan-tuan. Apakah faedah orang apabila dia sembah Allah? Dia takut pada Allah dan dia taat kepada Allah. Kesannya adalah yaghfir lakum min dzunubikum. Dengan ketaatan kamu, dengan ibadah yang kamu buat, dengan takwa yang kamu lakukan, Allah akan ampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu. Dosa kamu akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakum min dzunubikum. Akan diampunkan dosa-dosa kamu. Tengok, satu, maknanya orang ini selama dia mentaati Allah, maka pada saat itu dia layak mendapat keampunan Allah. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, okey, solat 5 waktu ke solat yang lain. Maknanya satu sembahyang ke satu sembahyang adalah penghapus dosa di antara keduanya. Sembahyang subuh pergi sembahyang zuhur. Tadi kita sembahyang zuhur, saat lagi kita sembahyang asar. Kalau tadi sembahyang zuhur, nanti sembahyang asar, apa dosa antara zuhur dan asar dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Umrah kepada umrah. Kita buat satu umrah, selang sehari buat lagi satu umrah, dosa antara dua umrah itu adalah penghapusan dosa. Dalam hadis lagi sebut wal jum'atu ilal jum'ah. Satu Jumaat ke satu Jumaat. Kalau dia hidupkan Jumaat ini, Jumaat ke depan hidupkan lagi. Antara Jumaat itu adanya penghapusan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, macam itulah. Yang paling lama sekali wa ramadhanu ila ramadan. Satu Ramadan ke satu Ramadan. Sepanjang setahun itu, kalau dua-dua dihidupkan dengan takwa kepada Allah, boleh menjadi penghapusan dosa baginya. Jadi, ketaatan menghapuskan dosa. Sebab ayat ini, yaghfir lakum min dzunubikum. Kalau kamu beribadah, kamu bertakwa dan kamu taat, akan berlakunya pengampunan kepada dosa-dosa kamu. Satu. Yang kedua, wa yu'akhirkum ila ajalim musamma. Wa yu'akhirkum ila ajalim musamma. Okey, dan akan nanti kamu diberikan hidup terus sampai kepada satu waktu tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kalau kamu beribadah kepada Allah, kamu tidak akan dimusnahkan dengan azab. Zik, macam internet Ustaz habis je. Assalamualaikum. Dengar tak? Assalamualaikum. Dengar Ustaz, dengar. Waalaikumsalam. Dengar. Okey, Ustaz dengar. Waalaikumsalam, dengar. Terima kasih. Saya. Okey. Baik, terima kasih. Kalau ada soalan mencelah je. Kalau ada soalan mencelah je. Kalau ada soalan mencelah tu. Lumut pun dengar. Takut tidur semua tutup muka. Risau. Lumut dengar. Allahu Akbar. Kalau Dengar. baik. Kami malu. Baik. Kalau ada soalan bagi tahu, tak apa. Nak minum-minum, nak makan pun tak apa. Tak ada masalah. Baik. Okey, jadi kesan daripada ibadah itu adalah diampunkan dosa. Yang kedua, dia akan terus hidup tidak diazab. Maksudnya, kalau kita faham ayat tu, tengok terjemahan dia apa dan akan dilambatkan kamu sampai ke satu tempoh. Maknanya apa? Kalau kamu mati pun, kamu mati dalam keadaan umur yang habis. Bukan kerana diazab. Itu maksudnya. Okey? Faham tak? Okey? Maknanya kamu bukan dihancurkan dengan azab. Tetapi kamu mati kerana usia kamu yang sampai pada waktu mati. Tapi kalau kamu tak beribadah, kamu syirikkan, kamu tidak taat dan takwa, maka kamu boleh dihapuskan sebelum sampainya umur kamu habis. Faham? Jadi kita faham di sini apa dia? Seandainya satu umat, satu masyarakat, satu kaum, satu generasi, mereka itu adalah kaum yang taat kepada Allah, insya-Allah dia punya negeri. Internet Ustaz dah habis rasanya. Ustaz punya internet Ustaz dah habis agaknya. Ya ke? Internet putus. Tadi dia ada bateri dia kot. Tadi dia kata internet dia nak habis lah katanya. Oh. Saya kan bateri. Macam bateri dia kata.
Ya. Harap bersabar. Habis putus. Nabi Nuh, Nabi Nuh, Nuh, Musa, Nabi Isa, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Dapat markah apa? Dapat hadiah tak? Cikgu mudah. Dapat. Kata boleh makan. Boleh vaksin. Kita minum dulu. Ustaz, Assalamualaikum. Masuk. Acu ada. ada. Tadi kami sempat, Ustaz tak ada kami buat kuis. Ustazah Nuraini, apa khabar Ustazah Nuraini? Ada. Alhamdulillah. Baik. Sambung lagi. Mana pergi La Ustaz? ilaha illallah. Ustaz pergi Dah minum. balik. Ustaz, suara. Mengah nak kerja internet. Mengah. Mana tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya berhenti kat mana tadi? Tadi Muda-muda pun dah mengam kat Ustaz. Ustaz, habis dekat kata kalau orang yang buat dosa tu dia mungkin dia dimatikan sebelum waktunya. Okey. Yang Maka- berhenti kat mana ni? Okey, maka sebuah masyarakat yang kalau masyarakat itu beribadah kepada Allah, mentaati dan bertakwa kepada Allah adalah asbab kemakmuran masyarakat tersebut. Kemakmuran masyarakat tersebut. Faham tak? Kemakmuran masyarakat tersebut. Maka sebab itu dalam masa pandemik, suasana macam ini, dia kena dirancangkan bukan sekadar ibadah ritual. Maknanya masyarakat dan rakyat perlu diajak bertaubat kepada Allah dan buat kewajipan yang tertinggal dan terculas. Maka itu asbab kemakmuran itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk kita fahami bersama. Tetapi tengok ayat itu disambung apa dia? Yang menariknya, inna ajalallahi idza ja'ala yu'akhkhar. Tapi kalau telah sampai umur dan usia kamu untuk kamu mati, dia tidak akan ditangguhkan lagi. Maksudnya, setiap zaman, setiap kaum, setiap musim, setiap peradaban, dia akan habis. Dan bila sampai waktunya, dia akan hilang. Okey, tamadun Babylon di Iraq yang terkenal, tamadun Mesir Purba yang hebat, okey, tamadun besar yang pernah membina sejarah Yunani dan sebagainya, dia sampai masanya Allah akan tukar dengan satu kaum yang lain. Itu walaupun beriman ke tak beriman, kaum itu tak akan hilang. Faham tak? Maknanya dia ada satu tempoh yang ditentukan Allah. Inna ajal Allah. Ingat bila sebut ajal Allah ni bukan ajal Allah. Bukan ajal. Nanti ajal ni dalam bahasa Arab maknanya tempoh. Ketetapan Allah. Ajal ni maknanya tempoh. Tempoh. Sebab itu kita kata dah sampai ajalnya. Maknanya apa? Dah sampai tempoh yang ditentukan baginya untuk mati. Itu maksud ajal. Ajal. Waktu ataupun tempoh. Inna ajalallahi. Oh, di minit Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz ingat kita tak ada ke? Tak maaf lah, macam ni lah duduk kat kampung. Oh, duduk kampung. Dengar. Saya dengar. Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar Ustaz. Kita tutup mic, tak bagi bising. Saya pun dengar. Okey, dengar Ha. Dengar. Dengar Cuba. ada Cuba. benda Tak coverage. Connect. Anda connect dengan saya. Oh, tak connect. pening pula dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar. Waalaikumsalam. Allah, cabaran betul ya. Ustaz tak dengar kita sebut.
Saya dengar. Dengar. Saya dengar. Dengar Ha. tak? Ha. Allahu Akbar. Minta maaf lah macam ni lah. Belajar pasca PKP. Tak apa ya. Teruskan Ustaz. Okey Doakanlah Ustaz, PKP boleh cepat jalan. berakhir. Boleh Teruskan berbuka Ustaz. ya. Baik. InsyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Apa tadi? La ilaha illallah. Berhenti kat mana tadi? Kami tengah Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar. Aduh. Makan di Bandung. Baik. Sesungguhnya tempoh yang Allah tentukan bagi kamu apabila ia sampai tidak akan diakhirkan, tidak akan dilewatkan, tidak akan ditangguhkan. Lau kuntum ta'lamun, kalaulah kalian itu tengok. Subhanallah, kita sampai kepada satu part. Ini adalah part yang paling menarik bagi mereka yang berkecimpung dalam medan dakwah. Part yang paling menarik bagi mereka yang masuk dalam bidang dakwah. Tengok kata Nabi Nuh setelah ayat tadi itu habis. Kata Nabi Nuh alaihissalam, qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Okey. Qala rabbi, wahai Tuhanku. Okey. Tengok ini pengajaran Nabi Nuh. Inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Sesungguhnya aku menyeru kaumku malam dan siang. Kalau kita tengok tak masuk dalam. Kalau kita tengok dalam ayat ni Allah sebut apa? Qala rabbi. Okey. Inni da'autu, ya Allah, kata Nabi Nuh, aku menyeru, mengajak kaumku untuk mentauhidkanmu ya Allah, bukan siang, lailan wa nahara, malam dan siang. Kita buat kerja kebajikan siang je, malam tidur, kan? Kita buat kerja dakwah siang je, malam berehat. Tetapi ceritanya kesungguhan Nabi Nuh alaihi salam, dakwah tak pernah berhenti siang dan malam. Tak dengar. Tak dengar pula Ustaz. Orang lain tutup berhenti. suara baru boleh dengar. Banyak sangat orang buka suara tu. Tutup suara orang lain. Tinggal start je. Allahu Akbar. Bagaimana semangatnya Nabi Nuh alaihi salam nak membawa keselamatan kepada kaumnya yang mana dia tidak pernah berhenti daripada cuba tutup mikrofon. Dengar tak? Sekarang dengar? Dengar buat isyarat je jempol. Dengar Ustaz, dengar. Dengar Ustaz. Dengar tak? Dengar? Dengar. Kami tutup suara. Okey, Dengar baik. Ustaz. Okey, baik. Kalau tak dengar buat isyarat je. Internet saya dijaga oleh anak-anak muda ni belakang ni. Tu. 2 orang anak muda sedang jaga internet. Okey. Baik. Anak muda ni boleh dapat menantu. Dua-dua baik-baik insya-Allah. Suaranya pun sedap-sedap insya-Allah. Qari mereka. Baik, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, kita sambung lagi. Apa tadi? Kata Nabi Nuh alaihi salam, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku kepada jalan ketauhidan ini malam dan siang. Maknanya menunjukkan gambaran Nabi Nuh alaihi salam tak berhenti berdakwah. Waktu malam berdakwah, waktu siang dakwah, malam dakwah, siang kaum yang Nabi Nuh alaihi salam sangat tamakkan supaya mereka itu mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Nuh mengatakan, da'autu qaumi, aku telah seru, ajak kaumku malam dan siang. Jadi kita boleh tengok macam mana kesungguhan Nabi Nuh AS yang dakwah itu dilakukan malam dan siang dan malam selama ratusan tahun. Jadi ini semangat dakwah yang perlu kita ambil. Kalau kita baru ajak sekejap, orang tak ikut, maka kita kena bersungguh untuk buat.
Macam saya, cabarannya saya di sini ni, Kak Tun pun dah maklum dah, saya baru buka rumah ngaji di sini. Ni saya punya pondok ni dekat kampung ni. Ni pondok saya kat kampung ni. Saya punya rumah ngaji, okey, di kampung. Boleh tengok, dia ada kipas belakang saya. Okey, saya baru saja daftarkan rumah ngaji. Ni lah. Jadi satu cabaran bagi saya dekat sini apa dia? Macam mana nak ajak orang kampung, makcik-makcik mengaji. Macam mana kamu buat di Ipoh tu. Tapi orang Ipoh lain. Orang bandar. Kita iklan tembak datang sendiri. Orang kampung ni, kita cakap percuma pun susah nak datang. Bagi iklan pun susah nak datang. Sebab apa? Sebab dia kata malu. Nampak? Jadi suasana yang berbeza. Bukan kita nak ajak dia buat benda, ajak ngaji saja. Jadi ini satu cabaran lah. Jadi tempoh saya berbaki ni ada ni sebelum nak balik ke Ipoh kalau tak ada masalah. Ini cabaran yang saya kena hadapi. Okay, tadi kita dah dapat. Itulah doakanlah. Tapi dia nak tackle orang tua ni, dia satu cabaran jugalah. Kan, banding anak-anak muda ni. Saya pun dari kampung Ustaz. Alhamdulillah. Ramai dah tak, mana cabarannya berbeza ya. Cabarannya berbeza untuk kita dekati dia. Dia boleh tapi kena sabar banyak. Satu benda yang perlu kita teguh lah istilahnya. Kan? Dan kena banyak uslub gaya-gaya tu supaya dia tak rasa sangat, supaya tak direct sangat, macam itulah. Tapi doakanlah, saya akan mohon bantuan orang tua jugalah untuk bantu bersama, insya-Allah. Okey, apapun hari ini kita akan edarkan 20 pack makanan yang Rumah Ngaji Negeri hantarkan ke sini, yang saya ambil tadi untuk kita agihkan, dan mudah-mudahan itu jadi permulaan lah untuk dia orang kenal dan dekat, insya-Allah. Baik. Ustaz. Apa ceritanya tadi? Masuk cerita lain tak? Tahniah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Saya nak sebut apa tadi kan dah hilang. Baik. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah malam dan siang. Tapi tengok kesannya apa? Kesannya adalah ayat ke malam siang, siang malam, malam siang. Tapi tak ada bertambah pun yang ikut, melainkan lari banyak. Allahu Akbar. Yang lari lagi banyak daripada yang ikut. Ajak dah lari. Ajak lari. Ini cabaran. Falam yazidhum du'ai. Tidaklah menyehut mereka. Tak bertambah pun yang ikut seruanku. Illa firara. Melainkan mereka lari pula jauh. Macam mana kita boleh tengok kesabaran Nabi Nuh AS hadap orang yang dia ajak tapi lari yang bertambah. Makin lari orang. Macam mana Nabi Nuh AS punya teguhnya berdakwah. Sebab itu Nabi Nuh masuk di kalangan ulul azmi, di kalangan Rasul. Sabarnya tinggi. Bukan kaleng-kaleng ya, bukan calang-calang Nabi Nuh AS. Lalu katanya apa? Ini tengok apa bentuk penolakan kaum Nabi Nuh. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Contoh Nabi Nuh punya dakwah. Tengok apa Allah Ta'ala sebut. Katanya apa? Wa inni kullama da'awtuhum. Setiap Nabi Nuh mengadu kepada Allah, ya Allah, setiap kali aku ajak mereka untuk mentauhidkanmu ya Allah, litaghfira lahum, supaya mereka mendapat keampunan. Tengok apa mereka buat. Ini bentuk penolakan mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Okey? Tengok dalam bahasa Arab, asabi' ni apa? Asabi' ni maknanya apa? Asabi' ni maknanya jari-jari. Soalannya jari ni yang mana? Tengok tangan saya ni, kat kamera ni. Ini jari. Betul? Dalam ayat tersebut, mereka masukkan jari dalam telinga. Macam mana jari semua masuk telinga? Jari masuk telinga. Okey? Ini adalah dalil pada dalam bahasa Arab, ini namanya balaghah. Ini dalam ilmu balaghah. Balaghah maknanya apa? Menyebutkan semua tetapi memaksudkan sebahagian.
Maknanya kaum Nabi Nuh dia tak masukkan semua jari dalam telinga. Dia masukkan hujung jari ke dalam telinga. Macam ni. Yang masuk bukan semua. Yang masuk hujungnya. Tapi dalam ayat tersebut mereka masukkan jari. Jari tak masuk semua. Maka dalam ni diterangkan sebagai ilmu balaghah, ilmu sastra bahasa Arab yang mana menyebutkan semua tapi memaknakan sebahagian. Sebab itu untuk tafsirkan Al-Quran dan sebagainya kena ada ilmu sastra bahasa Arab. Kalau tak ada ilmu sastra bahasa Arab, nanti dia tafsir lain dan terbalik. Dia tafsir macam mana peliknya Quran, cerita jari semua masuk telinga, mana boleh. Akhirnya, maksudnya apa? Punya padatnya jari itu dimasukkan sampai tak dengar langsung dakwah Nabi Nuh. Bayangkan. Okey, bayangkan. Okey, Ustazah Zaitun contohnya, dia ajak orang sembahyang. Tiba-tiba orang tu tutup semua telinga rapat. Tak dengar apa yang dia cakap. Menunjukkan kaumnya itu memekakkan telinga dengan pekak saat Nabi Nuh cakap dengan mereka. Subhanallah. Lepas tu apa dia? Wastaghshaw thiyabahum. Ni baju. Ni baju. Kan dia pakai kan? Baju pakai. Wastaghshaw thiyabahum. Baju ni dia masuk dalam. Macam tu. Tengok kamera. Wastaghshaw thiyabahum. Baju-baju mereka ini diselubungkan. Masuk. Wastaghshaw thiyabahum. Maksudnya apa? Tengok pun tak nak, dengar pun tak nak. Boleh tak kita bayangkan macam mana perasaan Nabi Nuh saat orang buat macam tu? Satu masa agaknya saya lah kan. Kita buat dakwah straight atau straight dakwah. Kan? Kita buat straight dakwah, kita cakap Assalamualaikum, ni apa atau bagi pamphlet. Kalau kita bagi pamphlet dakwah tu, depan-depan kita, dia buang pamphlet, dia ludah, dia pijak pamphlet tu. Perasaan kita. Nabi Nuh AS bayangkan sedang dia berkata kepada orang itu, tangan masuk dalam telinga, baju tutup semua. Selubung kepala. Ja'alu asabi'ahum wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan berterusanlah mereka berada dalam kesyirikan dan terus mereka itu menyombongkan diri dengan kesombongan. Jadi dapat bayangkan tak macam mana teguhnya Nabi Nuh AS berdakwah. Siang malam tau. Bukan siang je, bukan office hour. Bercakap dengan manusia, orang tutup telinga, selubung baju dekat muka. Seterusnya apa dia? Lalu seterusnya, summa inni da'autuhum jihara. Dan kemudian, okey, aku menyerunya dalam keadaan jihara, dalam terus terang. Ini uslub kedua Nabi Nuh. Tadi siang malam, dah tunjuk semangat dia dah. Tapi yang kedua ni, summa inni da'autuhum jihara. Aku menyeru mereka kaumku jihara, dalam keadaan nyata. Maknanya cakap Assalamualaikum, pergi ke pasar Assalamualaikum, mari kita mentauhidkan Allah sikit. Jihara. Tak cukup dengan cara itu, kaumnya tak terima. Summa a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku dakwah secara senyap-senyap. Maknanya apa? Malam pun buat, siang pun buat, terang-terang pun buat, senyap-senyap pun buat. Semua dia buat dah. Nabi Nuh AS. Subhanallah. Jadi, kalau kita nak katakan, apa lagi contoh yang teguh dan tabah dalam berdakwah yang ditunjukkan oleh Allah dalam surah Nuh dengan keteguhan Nabi Nuh AS. Maka sebab itulah dalam kita membawa agenda perubahan, dalam kita membawa agenda dakwah, mengajak manusia kepada Quran, mengajak manusia kepada salat, mengajak manusia kepada masjid, mengajak manusia kepada tauhid, mencintai Allah, Rasul. Okey? Maka kalau kita menghadapi cabaran, ujian, penolakan, ingat Nabi Nuh menghadapinya jauh lebih dahsyat daripada itu. Okey? Paling tidak kita datang rumah, orang kunci rumah. Itu paling tidaklah. Okey, gagah lagi. Tetapi Nabi Nuh depan-depan muka diselubung dengan kain pakaian. Okey, dia dan ditutup telinga mereka, menunjukkan kepada kita bahawa Nabi Nuh AS menghadapi satu kaum yang memang nakal dan degil daripada mendengar dakwah yang disampaikan oleh baginda Nabi Nuh AS. Baik. Lalu
Lalu, apakah isi dakwah Nabi Nuh? Dekat sini kalau boleh, kalau buat nota tu saya minta tolong skop-skopkan. Pertama, skopnya waktu dia berdakwah siang malam. Okey. Skop yang kedua, apakah dakwah tu? Skop yang keempat, apakah uslub? Uslub ni gaya bentuk Nabi berdakwah. Okey, iaitu apa? Jiharah, i'lan dan juga israr. Secara nyata dan sembunyi. Baik. Apa isi ataupun topik ataupun maudhu' dakwah? Maudhu' tajuk dakwah yang Nabi Nuh bawa. Kalau kita dekat kampung, mungkin tajuk dakwah kita imarahkan masjid. Kalau kita dekat tempat orang asli, mungkin dakwah kita ala tauhid. Line putus-putus je lah Ustaz. Kalau Line kita tak dekat lancar. bandar, mungkin kita punya dakwah adalah mengajak orang untuk H+. Naik tas dah habis. Tak apalah, kita pun nak habis dah. Berminit lagi, tak apalah. No? Mana orang kata landing ni tak clear, tak apa. Apalah. Biar landing. Baik. Okay, baik. Mohon ampun kepada Allah. InsyaAllah, kuliah kita akan datang. Kalau sempat kita jumpa dekat Google Far. Bermula ayat ke-11. Istustarkum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, aku nak berkata kepada kamu. Okey, beristighfarlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang amat pengampun. Adalah amat maha pengampun. Jadi, topik dakwah Nabi Nuh adalah apa dia? Bawa kaumnya beristighfar. Apa kesan kalau mereka beristighfar? Kesannya nanti akan dibicarakan pada ayat ke-11, 12, 13, 14, insya-Allah ta'ala. Ada baki beberapa minit. Siapa yang nak beri perkongsian, pengalaman dakwah, berikan komen, berikan argument atau berikan apa-apa soalan, sila dan dibuka sekarang. Jangan left saja, sabar tu. Ada soalan? Ada komen? Ada penambahan? Silakan. Wan Maziah kalau ada. Wan Aziza. Cik Bit. Ya. Silakan. Share. Sharing is caring. Ya. Ya betul. Tapi kita. Ya betul. Maknanya kita. Betul. Yalah. Alhamdulillah. Tak apa. Ya. Tapi kita tengok dia punya skop berbeza sedikit. Apa yang kita buat hari ini dipanggil sebagai majlis ta'lim. Kalau kita sebut dalam tugasan Nabi yang 3 tadi, ini masuk yang pertama. Okey, masuk yang pertama iaitu tugasan mengajarkan. Okey,
Tetapi inti dakwah yang paling besar adalah apa seruan kalau sebab kita punya apa yang kita buat ni ada kita nak upgrade orang Islam tu lebih meningkat. Upgrade dia punya keislaman. Betul tak? Kita nak naikkan daripada fasa dia Muslim kepada Muslim yang berilmu. Betul. Suara putus-putus Ustaz. Rasanya internet Ustaz ni. Daripada Muslim yang membaca Quran Sudah hilang dari radar. kepada Muslim yang baca Quran faham. Itu kita nak upgrade. Maknanya situasi Muncul yang lebih baik. ustaz je keluar. Okay. Tetapi ada satu benda yang lebih mendasar. Tak apalah kita pun. Ya, suara tak dengar ya. Okey, sekarang boleh. Okeylah, tak apalah. Saya rasa kita baik. Boleh ya? Boleh Azu? Okey Azu? Okey. Boleh. Dengar Ustaz. Teruskan Ustaz. Allahumma salli wa sallim. Okey. Ada satu Dah hilang balik. Ada satu apa Ustaz? Ada macam kita buat sekarang ni adalah mengajak Muslim untuk upgrade keislamannya. Dari Terus benar. saya rasa sekadar ini sajalah. Pasal dah tak dengar dah. Sekadar ini sajalah. Putus-putus. Sekadar ini saja dulu tak apa insya-Allah. Nanti kita upgrade kita punya internet insya-Allah. Kita tebang pokok-pokok sawit ni kalau rajin tebang pokok-pokok sawit. Habis tak Rajin internet berkuat, boleh Ustaz. masuk insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an ma yuqarribuna ilaik. Warzuqna taqwaha ya arhamar rahimin. جودك وكرمك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والعصر Amin. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. وتواصوا بالحق وتواصوا Terima kasih بالصبر. Ustaz. Terima kasih kepada semua. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kemudian Kak Ton. Tak payah kepo pun dapat join. Alhamdulillah. Betul. Lupa tu. Ya Allah. Dia tengok hadir. orang kampung. Lili, masya-Allah. Dan Ajar Lili hadir bersama. Depan.